أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita untuk bertemu dan mendengar berkenaan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah tajuk pada kali ini adalah peperangan Badar. Kita akan ambil pengajaran berkenaan dengan peperangan Badar. Dan sebelum kita masuk kepada mendengar berkenaan dengan peperangan Badar dan kita mengambil pengajaran-pengajaran daripada peperangan Badar ini, supaya kita mendapat pengajaran yang sebaiknya daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, marilah kita mengulang kaji sedikit berkenaan dengan peranan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejauh manakah kepentingan sejarah Nabi ini kepada kita? Sebab tanpa kita memahami kepentingan sejarah Nabi kepada kita dan kepada umat manusia, lebih-lebih lagi kepada umat Islam, kita tidak akan dapat pengajaran secukupnya. Bahkan banyak berlaku dari kalangan umat Islam, mereka tidak mengambil pengajaran-pengajaran seperti mana yang sepatutnya. Kalau kita nak bandingkan sikitlah, kita nak rasa ya, macam mana manusia ni berdepan dengan sejarah Nabi ni, macam kita nak cerita pengalaman kita sebagai ayah atau sebagai atuk. Kita cerita kepada anak kita ataupun kepada cucu kita. Abah marin macam mana, abah ambil kayu api, ambil kat hutan pun macam ni. Ataupun atuk dulu, ya, ambil ubi makan, apa ni, seget dengan apa ni, dengan batu ke apa. Kita cerita pada anak kita dan cucu kita, dia dengar, tetapi dia macam tak dengar. Jadi dia fikir benda lain, dia buat benda lain. So kita cerita lagi sebagai pengajaran kepada dia, supaya dia lebih bersemangat, dia lebih berusaha dan sebagainya, tetapi dia macam tak tahu. Ini yang banyak kita perhatikan. Begitu juga sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sejarah Nabi ini tidak boleh kita bandingkan dengan sejarah kita. Sebab apa kita tak boleh bandingkan dengan sejarah kita? Ya, sebab Nabi ini adalah utusan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia, di mana setiap gerak geri Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti diambil perhatian oleh orang Islam. Lebih-lebih lagi, setiap perjuangan, setiap keputusan yang diambil oleh Nabi terhadap keluarganya, terhadap jiran-jirannya, terhadap musuh-musuhnya, terhadap orang-orang yang beriman, keputusannya terhadap orang-orang yang kafir, pergerakan Nabi, jihad Nabi, semua itu mesti menjadi perhatian kita. Kerana semua itu adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk memahamkan lagi lebih kepada kita, tuan-tuan dan puan sekalian, cuba kita bandingkan, ya, bumi ini pada perhatian kita nampak besar. Ini manusia dulu dia tengok bumi ini besar. Kalau dia tengok rumah dia, rumah besar, zaman tu tak ada kapal terbang. Cuba kita naik kapal terbang, tengok rumah kita kecil je. Tengok daripada langit, kecil. Kalau kita naik roket lagi, kalau kita naik roket, bukan rumah kita je kecil, bumi kita ni macam sebesar biji bola. Lagi tinggi kita naik, bumi ni macam guli.
lagi tinggi kita naik, dan ada kenderaan yang telah dilancarkan beberapa puluh tahun yang lalu dan masih bergerak lagi dan menghantar data ke bumi. Saya ingat nama kenderaan tu ada 2 di atas, ya. Dia dah pergi ke alam buana mana, dan gambar yang terakhir dia ambil bumi ni titik kecil, kemudian langsung tak nampak dah. Begitu sekali kecilnya bumi ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbanding dengan galaksi, berbanding dengan cakrawala yang begitu besar dan begitu banyak di alam buana ini. Itu dia bumi. Kemudian di sana ada syurga dan neraka yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, yang akhirnya penduduk bumi ini akan masuk ke sana, sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Cuba kita gambarkan orang-orang yang tidak beriman, dia tak tahu apa tentang syurga dan neraka ni. Tahu-tahu di akhirat dia dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian dihakimi dan diadili, kemudian dia masuk ke dalam neraka yang telah pun diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa mereka masuk ke dalam neraka? Kerana mereka tidak ada panduan, atau ada panduan tetapi mereka kufur kepada panduan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita gambarkan syurga neraka ada, kemudian bumi sebesar guli atau sebesar titik, ataupun hilang tak nampak di tengah-tengah alam buana ni. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan terlalu luasnya alam buana dan berbilion-bilion bintang dan juga planet ni, tidak mengendahkan kita di bumi, tidak mengendahkan kita sebab terlalu kecil. Padahal di bumi itu ada 8 bilion manusia sekarang ni, 8,000 juta. Itu yang hidup sekarang. Yang hidup 20 tahun yang lalu 7 bilion, yang hidup lagi 50 tahun yang lalu 6 bilion, tak berapa bilion dah. Sekiranya Allah Ta'ala tidak mengendahkan satu makhluk namanya bumi, semua penduduk bumi masuk neraka. Cuba kita bayangkan, semua penduduk bumi akan masuk ke dalam neraka. Sebab apa? Sebab tak ada petunjuk apa-apa. Tapi syurga dan neraka ada. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya dan kasih sayangnya tidak dialpakan, tidak dilalaikan. Sebaliknya Allah Ta'ala mengetahui ada planet namanya bumi, yang walaupun tak berapa nampak lah kalau dilihat daripada bilion kilometer, tetapi ada makhluk-makhluk di situ. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ingin penduduk bumi ini mendapat panduan dan masuk ke dalam syurga. Siapa yang mengikut panduan ini? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan rahmatnya menurunkan kitab Al-Quran, yang sebelum itu menurunkan beberapa kitab tetapi telah pun diselewengkan. Lalu Allah Ta'ala menurunkan kitab yang terakhir, lepas ni tak turun dah, sampailah tiba masanya bumi ini hancur pada tahun 632 Masihi. Itu yang terakhir sekali Allah turunkan. Diturunkan ayat yang terakhir setelah 23 tahun turun ayat Quran ni, pada satu bumi yang sangat kecil diturunkan Quran di situ. Dan siapa yang mengikut panduan Al-Quran itu akan masuk ke dalam syurga. Siapa yang tidak mengikut 6,200 ayat dalam Quran, mungkin mengikut 6,000 tapi 200 lagi tak ikut, masuk dalam neraka. Afatut minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu beriman kepada sebahagian sahaja Quran dan kamu engkar pada sebahagian yang lain?
Maknanya kalau mengikut 6,000 ayat, tak ikut 200, ataupun mengikut 6,199 ayat tapi tak ikut satu ayat, masuk dalam neraka. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum. Apakah balasan bagi orang yang buat seperti itu, iaitu beriman pada sebahagian dan engkar pada sebahagian, illa khizyun fil hayatid dunya, melainkan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyaddil adab, dan di hari kiamat kena azab yang pedih. Walaupun ikut 6,199 ayat, engkar pada satu ayat. Cuba kita gambarkan. Maka Allah Ta'ala menurunkan kitab di bumi itu yang sangat kecil itu, yang tak nampak. Jadi kitab ni, Al-Quran ni, itulah penghubung kita, bimbingan dan panduan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Permulaan kitab pun Allah Ta'ala sebut Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau orang tu bertakwa, itulah petunjuk. SOP dia Quran. Siapa yang bertakwa, SOP dia Quran. Jadi kita kena menerima Al-Quran ini sebagai SOP. Kita baca, kita nak buat apa? Macam kita terima SOP COVID, kita baca, ataupun sampai dalam televisyen, ataupun sampai dalam WhatsApp atau apa kita nak buat besok, supaya kita tidak dijangkiti oleh COVID dengan izin Allah. Al-Quran ini kita turun, Al-Quran ini turun kepada kita, kita membacanya dengan tujuan untuk kita melaksanakannya dan selamat kita daripada azab Allah. Demikian orang-orang yang beriman menghadap Al-Quran, dan membacanya beribadah, mendapat pahala. Tetapi hanya dengan membaca, tetapi tidak mengambil panduan-panduan di dalam Al-Quran, dijadikan kehidupan, dijadikan panduan, dijadikan keputusan-keputusan penting dalam hidup, maka belum lagi kita menggunakan sebaiknya Al-Quran ini seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kehendaki. Jadi Quran di tangan sahabat, diturunkan Al-Quran kepada sahabat, sehinggalah bila cukup 23 tahun Quran itu sempurna, jadi panduan pada kita pada hari ini. Jadi sahabat pun bacalah Quran. Iqra' lah tu. Ayat yang pertama, Iqra' bismillah, bacalah Al-Quran ini dengan nama Tuhan. Sahabat yang bahasanya Arab, kalau membaca Al-Quran, mereka faham Al-Quran sebab dalam bahasa mereka. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau anak kita, ini kita ulang balik sebelum kita dengar tentang peperangan Badar, supaya kita dapat rasa kenapa kita belajar kuliah sirah. Kalau anak kita pergi ke sekolah, dia beli buku sekolah, ada 8 mata pelajaran, bawa balik rumah. Betul kita kata anak kita, bila nak mula sekolah, kalau anak kita kata tak ada sekolah, ada apa? Ni buku ni cikgu suruh, orang jual buku suruh baca kat rumah. Pekso lagi setahun. Habis cikgu tak ada. Cikgu tak ada, baca je. Agak-agak anak kita boleh faham ke tidak? Kalau yang cerdik sangat tu mungkin boleh faham, tapi dalam 1000 mungkin seorang. Yang ramainya macam mana nak faham, cikgu tak ada, beli buku sahaja tak boleh faham, mesti ada guru yang menerangkannya. Jadi Al-Quran ini yang Allah Ta'ala turunkan di muka bumi yang kecil ini, guna untuk selamatkan kita daripada neraka dan masukkan kita ke dalam syurga, tidak akan difahami oleh manusia hanya dengan membaca. Macam mana kita nak baca buku teks tak pergi sekolah, tak jumpa cikgu. Maka Allah Ta'ala mengutuskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Itu tujuan perutusan Rasulullah. Allah mengutuskan Nabi supaya Nabi menjelaskan Al-Quran, apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Maknanya dua kali rahmat Allah. Pertama, rahmat Allah Ta'ala, dia tak biarkan penduduk di muka bumi ini tanpa sebarang panduan, tiba-tiba bila bangkit hari kiamat semua masuk neraka. Rahmatnya dia tak biarkan manusia macam itu. Diturunkan Quran. Rahmat Allah Ta'ala yang kedua adalah dia mengutuskan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab kalau diturunkan Quran sahaja manusia tak faham. Lalu diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menjelaskan Quran. Turun Al-Quran pada baginda terangkan Al-Quran. Minggu ni turun ayat sekian, ada 4 ayat turun. Surah sekian, ayat sekian. Maknanya sekian. Kemudian beza Nabi kita dengan guru di sekolah. Guru di sekolah dia syarah sejarah ataupun dia syarah matematik. Guru ni balik rumah dia tak guna matematik tu. Dia memasak ke dapur, tak ada dia guna matematik, kalkulus, algebra apa. Dia masak nasi, dia masak lauk. Dia tak guna apa yang dia ajar di sekolah. Ilmu yang di sekolah tu penting untuk pelajar, untuk dia masuk universiti besok. Dia cuma menerangkan bahan yang terkandung dalam buku teks. Tetapi Nabi menerangkan Al-Quran dan Nabi buat apa yang ada dalam Quran tu, supaya sahabat mereka faham secara teori. Nabi syarah dekat masjid, kemudian mereka faham dan mereka buat mengikut apa yang Nabi buat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu orang semua, kata Nabi, solat macam mana kau tengok aku solat. Dalam Quran suruh solat, wa aqimus solat, dirikan solat. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, beribadahlah kepada Tuhan kamu supaya kamu berjaya. Macam mana nak sujud? Mana dulu sujud ke rukuk? Rasulullah tunjukkan secara amali. Ini pentingnya perutusan Rasul, dan penting sirah Rasulullah macam tu. Dan bukan sahaja solat. Kita meyakini bahawa apa sahaja yang ditunjukkan oleh Nabi merupakan petunjuk dan penjelas kepada Al-Quran. Kehidupan berumah tangga, jual beli, kasih sayang di antara sahabat, tegas dengan orang-orang kafir. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulullah. Orang-orang yang beriman bersama dengannya sangat tegas terhadap orang kafir dan sangat berkasih sayang sesama mereka. Macam mana Nabi tunjuk kasih sayang dengan sahabat, macam mana Nabi tunjuk ketegasan terhadap orang-orang yang tidak beriman. Sehinggalah perang, peperangan pun Nabi tunjuk. Bukan Nabi syarah perang macam ni Nabi syarah dekat masjid sahaja, tidak. Keluar aja pada masjid, perang Badar. Habis saja syarah dalam masjid, perang Uhud. Dan Nabi sendiri memimpin peperangan. Kemudian ada tak di dalam Al-Quran perang Badar? Ada. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memenangkan kamu di dalam peperangan Badar sedangkan kamu dalam keadaan lemah. Maknanya dalam Al-Quran ada dan Nabi tunjukkan secara amali peperang. Ini dia Rasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedih ataupun tidak perang Badar? Sedih. Sebab 14 orang syahid. Sedih ataupun tak sedih? Sedih. Suami kepada anak dia Zainab, nama Al-As, ditangkap. Lalu Nabi minta tebusan.
anak dia daripada Mekah hantar tebusan anting-anting ibu dia Khadijah. Hari perkahwinan Khadijah bagi hadiah pada anak dia kahwin dengan Al-As masih kafir. Ditangkap pula dalam perang Badar. Nabi tengok. Jadi kehidupan Nabi ni sedih. Uhud, bapa saudaranya Hamzah dia palah Uhud. Setelah tentera Islam kalah pusingan kedua, terpaksa naik ke bukit. Begitu naik ke bukit, kalau tidak makin hancur tentera Islam. Naik ke bukit orang berhenti. Tapi dah naik ke bukit, jenazah mayat tentera Islam ada di bawah. Ketika itu Abu Sufyan berbual, berdialog dengan Nabi. Oi, ada orang kau, ada orang aku, perang Badar kami kalah, sekarang perang Uhud kau yang kalah. Tengah-tengah berdialog, isterinya juga dia polah Uhud Hamzah. Ambil jantungnya, dia mamam orang sangat. Sebab apa? Anak dia dibunuh. Siapa lagi? Abah dia, banyak saudara mara dia terbunuh dalam perang Badar. Nabi sedih ataupun tidak? Sedih. Perang Khandaq sama. Sebab tu Nabi kata, kalau kamu baca Quran, cuba menangis, atau kalau tak boleh nangis, cuba buat nangis. Kerana Al-Quran itu diturunkan dalam keadaan sedih. Maknanya perjuangan demi perjuangan, perjuangan demi perjuangan, perjuangan demi perjuangan. Persoalannya, adakah umat Islam hari ini bila membaca Al-Quran mereka rasa sedih? Kalau mereka tidak rasa sedih seperti mana dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mesti menghayati sirah Nabi. Di sinilah pentingnya kuliah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ambil sikit di penghujung Quran. Sebab apa kita ambil penghujung Quran? Katalah kita ambil surah At-Taubah yang diturunkan lebih kurang tahun 9 Hijrah, setahun sebelum Nabi kita wafat. Di dalamnya Allah Ta'ala berfirman, qatilul ladina la yu'minuna billah wala bil yawmil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat. Perangi mereka. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh. Dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Wala yadinuna dinal haqq. Dan tidak menjalankan sistem dan agama yang benar, yaitu Islam. Minal ladina utul kitab, dari kalangan Yahudi dan Nasrani ahlul kitab. Hatta yu'tul jizyah an yadin wa sawir, sampai mereka membayar jizyah, yuran tahunan. Negara yang kalah di tangan Islam, mereka mesti menjadi tunduk kepada negara Islam sampai mereka terpaksa membayar jizyah, yuran tahunan, wahum shaghir, sedangkan mereka kecil. Ayat ini turun kepada Nabi dan sekarang ada di tangan kita. Maknanya bukan Nabi sahaja yang kena buat, tetapi kita juga kena buat juga. Nabi ni bila turun Quran, kalau Allah Ta'ala suruh buat, Nabi kena buat. Di antaranya bila Allah Ta'ala kata, ya ayuhan Nabi qul li azwajik, wahai Nabi, kata kepada isteri-isteri kamu. Rupanya isteri-isteri Nabi ni kehidupan mereka sangat sederhana. Rumah Ummu Salamah, bumbung rumah Ummu Salamah, daun-daun tamar, daun-daun pokok kurma, boleh dipegang dengan tangan oleh kanak-kanak. Maknanya rendah ke rumah, atap rumah Nabi itu. Macam tu sekali rumah Ummu Salamah. Satu hari Ummu Salamah nak buat dinding tengah rumah dia. Dia buat batu apa, dia kata, apa buat Ummu Salamah? Ummu Salamah kata, uridu an akufal absar an-nas. Aku nak bagi halang pandangan manusia yang kita nampak jadi kuat. Nabi kata, susah. Inna syarra ma dhahaba bi malul muslim al-bunyan. Jangan buat.
sejelik-jelik duit orang Islam habis, dah tambah-tambah bangunan. Nabi kata. Makna Nabi jaga isteri dia jangan termakan dengan dunia. Sebab mereka jadi contoh kepada wanita-wanita Islam di zaman itu. Kemudian isteri-isteri Nabi ni ada yang minta Nabi tu, minta Nabi ni, minta tu, minta ni. Lebih-lebih lagi apabila umat Islam menang peperangan, Nabi boleh dapat 1/5. Banyak 1/5 ni. Perang kalau menang bukan sikit harta rampasan perang, banyak. Tapi sedikit pun tak sampai ke tangan Nabi. Semua masuk dalam Baitul Mal, Kementerian Kewangan. Macam tu sekali Rasulullah SAW. Yang si isteri di rumah ni minta, tanya, dipabili dapatnya kulit. Sampai Nabi jadi sedap. Satu hari Nabi, tangan dia lebih kurang macam tu kan, dikeliling isteri dia. Abu Bakar nampak dia kena Nabi ni kawan baik daripada remaja. Ada masalah. Dihelak tangan Aisyah radhiyallahu anha, anak dia. Tas'alina ma laysa inda Rasulillah. Kau minta apa yang tak ada pada Nabi ke? Yang Umar, dia tengok Nabi dalam keadaan tu, dia tahu ada masalah rumah tangga. Dihelaknya tangan Hafsah, anak dia. Tas'alina ma laysa inda Rasulillah. Kau minta apa yang tak ada pada Nabi ke? Isteri Nabi bukan minta apa sangat, minta sikit tu, minta sikit. Tapi Nabi tak bagi. Takut kepada dunia akan masuk dalam rumah tangga dia. Lalu mereka berkata, wallahi la nas'alannahu ba'da abada. Demi Allah, lepas ni kami tak minta lah. Tapi aku tidak kena marah. Kena marah Kaabah. Tapi turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi qul li azwajik, wahai Nabi, tanya isteri-isteri kamu. Kalau kamu nak dunia dan perhiasannya, in kuntum turidun dunya wa zinataha fata'alaina, mesnya. Ta'alai kalau Arab mesnya. Umatkunna, aku bagi kamu, aku bagi seronok. Wa usarrihkunna sarahan, dan aku ceraikan kamu dengan cerai. Nak tak? Wahai Nabi, kata pada isteri-isteri kamu, kalau nak dunia dan perhiasan dia, mesnya umatkunna, aku akan menyeronokkan kamu, dapatlah benda tu. Tetapi wa usarrihkunna sirahan jamila, aku lepaskan kamu, ceraikan kamu dengan cerai yang baik. Sambungan daripada ayat itu, tetapi kalau kamu hendak Allah dan Rasulnya dan hari akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati ajran 'azima. Kalau kamu nak Allah, Rasul dan hari akhirat, Allah telah sediakan bagi perempuan-perempuan yang baik pahala yang besar. Ya nisa Nabi wa istri Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa. Kau orang bukan macam perempuan-perempuan lain. Kau orang isteri-isteri Nabi, kena jaga. Saya pendekkan cerita, nak kata apa tuan-tuan? Apabila datang perintah Allah kepada Nabi SAW, Nabi kena buat. Wahai Nabi, tanya isteri-isteri kamu. Nabi pun jumpa isteri-isteri dia dan kata, Allah Ta'ala suruh aku beritahu kamu buat pilihan, iaitu kamu nak tak barang-barang yang kamu minta hari itu, tapi aku ceraikan kamu, atau kamu nak aku terus jadi suami. Begitulah Nabi jumpa seorang-seorang isteri. Maknanya apa tuan-tuan? Nabi menjalankan petunjuk Quran. Itu kita nak sampaikan mesej. Maknanya sirah ni sejarah Nabi. Sebenarnya sirah ini menjelaskan Quran. Apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang dibuat oleh Nabi. Yang saya nak sampaikan poin yang satu lagi, iaitu jihad. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul, tidak menjalankan agama dan sistem dan negara mengikut Islam. Dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, manusia perangi mereka hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum saghirun, sampai mereka membayar jizyah yuran tahunan dalam keadaan mereka kecil, tunduk.
Tak boleh bongkar macam Amerika pun. Kena tundukkan dia. Kena tundukkan Amerika, kena tundukkan Eropah, kena tundukkan Rusia. Ayat ni masih ada sampai sekarang. Dan Nabi, adakah Nabi buat ataupun Nabi tak buat? Pertama, Nabi lawan kuasa besar dunia, Ahlul Kitab, Rom. Nabi memutuskan Ja'far bin Abi Talib, Zaid bin Harisah, Abdullah bin Rawahah memimpin 3,000 tentera Islam lawan 200,000 kuasa besar. Kalau Allah Ta'ala suruh, Nabi buat walaupun 3,000. Itu pada tahun 8 Hijrah. Pada tahun berikutnya 9 Hijrah, Nabi sendiri memimpin tentera Islam dalam perang Tabuk lawan kuasa besar dunia, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maknanya sirah Nabi ini adalah petunjuk Quran. Dan Nabi telah tiada, tetapi Allah Ta'ala menghendaki agama Islam ini menjadi petunjuk sampai hari kiamat. Kalau tidak ada Nabi, Al-Quran masih ada di tangan kita. Kalau tak ada Nabi dah, hadis Nabi masih ada di tangan kita. Maknanya perintah-perintah ini masih ada. Sesiapa yang hendak masuk ke dalam syurga mesti mengikut SOP di dalam Al-Quran. Maknanya umat Islam itu tuan dan puan, kita kena ikut betul-betul apa yang ada di dalam sirah Rasulullah. Maknanya sirah Nabi ini bukan perkara yang berlaku kebetulan, bukan macam kisah tokoh-tokoh dunia. Sekali ramai orang muda, bukan orang muda, sekejap baca tokohnya, sekejap bukan nipi-nipi punya novel, baca tokoh ni, baca tokoh ni. Dan orang barat pula, lepas dia dah pencen jadi presiden kau, dia tulis The Story of My Life. Barack Obama tulis, Moshe Dayan tulis, Benjamin Franklin. Itu yang dia baca oleh orang kita. Tapi sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ramai yang baca. Sedangkan sirah ini dia menjelaskan Quran. Quran satu-satunya petunjuk nak bawa kita ke syurga. Rahmat daripada Allah Ta'ala, sayang pada penduduk bumi ini diturunkan Quran. Bermakna tuan-tuan dan puan, kita kena kembali kepada Al-Quran. Dan kita kena kembali kepada hadis. Dan kita mesti kembali kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada di dalam diri Nabi itu untuk kamu contoh teladan yang baik, ikut. Tapi untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang mencari keredaan Allah dan mencari akhirat, maknanya syurga. Siapa yang nak syurga, siapa yang dapat keredaan Allah, pada Nabi itu ada contoh. Kehidupan Nabi dengan isteri-isteri baginda ada contoh. Nabi berperang dan berjihad lawan kuasa besar dunia, Yahudi dan Nasrani. Dunia hari ini pun dipegang oleh Yahudi dan Nasrani kan? Macam mana Nabi berjihad? Ada pada diri Nabi SAW. Maknanya masyarakat kita ni nak ikut tak ikut je. Maknanya nak baca sirah tak baca je. Maknanya nak ambil petunjuk daripada sirah ataupun tak ambil. Dengan kefahaman ini insya-Allah kita akan mengkaji perang Badar. Sebab bila sebut perang Badar, jangan kita gambarkan itu kisah lama. Dia sebenarnya petunjuk ke depan. Semua yang kita baca sirah Nabi ini sebenarnya petunjuk ke depan. Panduan bagi orang Islam dalam berhadapan dengan apa sahaja kehidupan. Berhadapan dengan orang Islam, berhadapan dengan negara, berhadapan dengan musuh-musuh Islam. Semuanya ada di dalam Al-Quran, semuanya ada di dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi perang Badar ini berlaku pada tahun 2 Hijrah. Kalau ikutkan sahabat, mereka tak nak pergi perang. Kalau ikut sahabat. Tetapi kenapa mereka keluar? Sebab mereka keluar, mereka dengar Nabi kata, mari kita ambil harta-harta perdagangan orang Mekah. Rupanya ada harta perdagangan yang turun daripada Mekah naik ke utara lalu Madinah tengah-tengah pergi berniaga ke Syam. Nabi cuba nak pintas, terlepas. Nabi tunggu sampai dia balik membawa harta-harta yang banyak. Sebab apa Nabi nak pintas nak ambil harta ni? Sebab orang Islam bila mereka berhijrah ke Madinah, mereka pujilah rumah dia, nak pindah hijrah, puji rumah. Tak, orang Mekah masuk rumah dia orang ambil barang. Atas arahan pembesar-pembesar Mekah, rumah-rumah yang ditinggalkan ni, barang-barang semua kita ambil. Dah dia orang dah hijrah, tinggalkan barang-barang, kita ambil semua. Baik Nabi kata, kalau kau ambil barang, harta dagangan kau kami pintas kau. Itu sebab dia. Jadi Nabi pun tunggu, kata ke sahabat, siapa nak tolong ambil barang ni, mai ikut sekali. 313 orang pergi. Dan nak pintas rombongan Abu Sufyan ni 40 orang dah. 40 lawan 40, tak ada masalah. Habis itu sampai 300 sebab nak bawa balik barang. Kononnya nak bawa balik barang. Jadi tak adalah bawa pedang, kau tak adalah bawa senjata ke apa. 40 orang ni gusti kalah. Bawa balik barang ke Madinah. Rupanya Abu Sufyan dia dah kasut, tak selamat. Dia turun tu dia rasa orang dah pengalaman, dia rasa tak selamat jalan ni sebab lalu Madinah ni. Jadi di padang pasir dia jumpa tai unta, dia ambil, dia gamas tai unta. Dan didapati dia gamas biji kurma. Biji kurma ni tak hancur, dia korek. Bila biji kurma, maknanya ini unta daripada Madinah. Sebab Madinah kan tuan-tuan, kita pergi Madinah banyak pokok kurma. Maknanya unta dia makan buah pokok kurma, tai dia tu ada biji kurma. Kalau tak ada biji kurma, di tempat lain. Madinah ni tempat subur banyak kurma. Jadi Abu Sufyan kata ada biji kurma, dia kata confirm Nabi dah lalu, Muhammad dah lalu. Lalu dia pun kontak Mekah, tolong Mekah, tolong. Barang-barang dagangan korang semua dalam bahaya, Muhammad nak pintas kat sini. Abu Jahal dia dengar barang-barang perniagaan semua dalam bahaya, disiapkan 1000 tentera lengkap bersenjata, bergerak ke Madinah. Abu Sufyan pun lari ke laut. Tentera Islam pula ingatkan nak dapat barang-barang dagangan. Kasarnya 1000 tentera yang lengkap. Mereka ingatkan dapat 40 orang, lawan 40 orang, rupa 1000 tentera yang lengkap. Dalam keadaan mereka tak siap apa-apa. Senjata tak ada, apa tak ada. Nak angkat barang, tepung ke, gula ke, nak bawa balik ke Madinah. Zaman tu tak adalah gula, tepung ke, apa ke. Kasar dia 1000 tentera. Siapa yang rancang? Allah Ta'ala yang rancang. Allah Ta'ala yang atur. Jadi bila sahabat dia pergi tengok, berita dengar Abu Sufyan dah lari, tak selamatkan diri dengan barang-barang dagangan, yang menanti mereka adalah tentera 1000 orang. Lalu sebahagian sahabat tersentak dan berkata, kita ni nak ambil barang dagangan, macam mana pula kita nak lawan tentera? Wih, cuak. Kata. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Wa tawadduna anna ghaira dhati syaukati takunu lakum. Kamu nak kalau boleh yang bukan tentera kamu nak lawan. Wa yuridullah, tapi Allah Ta'ala wa yuridullah an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi. Allah nak membenarkan kebenaran. Wa yaqta'a dabil kafir, dan Allah nak potong kekuatan orang-orang kafir.
Ulang-ulang bal yuhiqqal haqq wa yubtilal batila walau karihal mujrim. Allah nak membenarkan kebenaran dan Allah Ta'ala nak membatilkan kebatilan. Itu maksud Allah nak membenarkan kebenaran dan membatilkan kebatilan. InsyaAllah kita akan dengar dalam kuliah yang akan datang. Jadi mudah-mudahan kisah Perang Badar ni kita belum masuk lagi, tapi dengan mukadimah tadi, apabila kita mempelajari Perang Badar ataupun Perang Uhud ataupun apa sahaja sepanjang sirah Nabi, ianya adalah petunjuk daripada Allah. Manusia tidak lain melainkan macam wayang kulit lah kita kata, ya. Tetapi Allah Ta'ala yang mengatur semua. Sampaikan Perang Badar tu, mereka memanah, bukan kamu yang panah, bukan kamu yang tembak, Allah yang tembak. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Bukan kamu yang menembak ketika kamu menembak, tapi Allah yang menembak. Falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum. Bukan kamu yang bunuh ketika kamu bunuh, tapi Allah yang bunuh. Allah menerangkan banyak hakikat-hakikat sebenarnya dalam sepanjang sirah untuk panduan kita. InsyaAllah kita bersambung di kuliah yang akan datang. Aku qawli hadza wa astaghfirullah alazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.